Hadirin dan hadirat sekalian, lagu Negaraku dan lagu Negeri Perak. Tetamu kehormat dan para hadirin dijemput duduk. Diminta juru foto. Okey, terima kasih. Kami sambut dengan senyuman, oe oe.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Yang amat berhormat Datuk Seri Saarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak Darul Rizwan. Yang berhormat Tuan Ahmad Fahmi bin Muhammad Fazil, Menteri Komunikasi dan Digital. Yang berhormat Puan Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital. Tuan Yang Terutama Hermono, Duta Besar Indonesia di Malaysia. Yang berhormat Datuk Ahmad Suwadi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Ahli-ahli yang berhormat, Yang Berusaha Puan Mastura binti Ahmad Mustafa, Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Digital. Yang Berusaha Encik Roslan bin Arifin, Ketua Pegawai Eksekutif bernama Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri Perak, Ketua-Ketua Pengarang Media, Rakan-rakan media tempatan dan luar negara, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Saya Syuhada Armawan. And I'm Otto Othman. Kami mengalu-alukan kehadiran semua ke Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2023. Welcome to 2023 National Journalist Day Hawana 2023 official ceremony. Alhamdulillah, berlandaskan iringan usaha dan perancangan gerak kerja menjadikan hari ini satu realiti. Menghimpunkan komuniti yang digelar pengamal media, baik yang veteran maupun yang baru menyegar, walau bertugas dengan cabang yang berbeza, mendukung tema Media Bebas Tunjang Demokrasi. Hawana returns another year to celebrate, appreciate and cultivate the future of journalists. Now, if you remember, we had the first Hawana celebration in Kuala Lumpur, and then we moved on to Malacca. But this year, we would like to thank the state of Perak for opening its doors to Hawana 2023. And this celebration, if you didn't know, is also timely, as this wonderful city of Ipoh celebrates its 35th anniversary as a city council, and is 2023's Visit Ipoh Here campaign. So thank you, Ipoh. Terima kasih, Ipoh. Hadirin yang dihormati, untuk memohon keberkatan dan kelancaran majlis, dengan segala hormatnya dijemput Tuan Haji Rizwan bin Zaidin, Imam Utama Masjid Negeri Perak, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتم الصالحات وأجرى الثواب وهيأ لعباده الأرزاق ويسر سبلها وجعل مفاتيحها العمل والانطلاق، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا منزل الرحمة والبركة، انزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتوفنا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مالك يا شكور. Sesungguhnya kami menadah tangan dengan penuh kerendahan diri, menzahirkan setinggi-tinggi pujian dan kesyukuran atas keberlangsungan program bersempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2023 yang bertempat di Hotel Kishiruna Perak Darul Ridwan. Moga majlis ini berjalan dengan penuh keberkatan,
mendapat rahmat dan keampunan-Mu serta berakhir dengan kebaikan dan kejayaan. Dari itu ya Allah, kami memohon kurniakanlah kekuatan dan ketabahan kepada wartawan-wartawan dan organisasi media agar mereka terus memberikan komitmen dan berdedikasi dalam menjalankan tugas dengan penuh profesionalisme, bertanggungjawab dan berintegriti demi kebaikan masyarakat dan negara yang dicintai ini. Kurniakanlah juga kepada mereka nikmat kesihatan dan kesejahteraan yang berpanjangan ya Allah, dan ganjaran yang besar sesuai dengan khidmat bakti yang mereka sampaikan. Allahumma ya Hafiz ya Karim, peladakanlah kami dan pemimpin-pemimpin kami di negeri Perak Darussalam dan di Malaysia di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan seluruh pemimpin kami ya Allah. Satukanlah hati-hati kami supaya bermahabbah dan bersaudara untuk hidup dalam aman dan bahagia, berkasih sayang dan memufakat bersama demi kebaikan semua. Perelokkanlah sanubari kami ya Allah dengan sifat jujur, amanah dan fatanah dalam menjalankan tugas dan kewajipan sebagai pemimpin untuk kemaslahatan masyarakat dan ummah, demi melahirkan sebuah kerajaan perpaduan kaum dan nasional yang bertunjangkan keadilan sejagat, muafakat umat negara berkat Malaysia Madani limpahan ilahi. Kukuhkanlah perpaduan dan taat setia ini ya Allah di antara rakyat dan pemimpin. Ini adalah negara kami dari segala huru-hara, bala bencana, kerosakan dan kehancuran ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Terima kasih Tuan Haji Rizwan bin Zaidin atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. The state of Perak has been home to several prominent nationalist figures who have played a significant role in this country's history. Among them, journalist and independence enforcer, Dato' Ahmad Bostamam. So let's take a look at some of their stories in this mini documentary called Perak in the History of Journalism. Kewartawanan mencorak pemikiran negara bangsa. Bidang kewartawanan telah bertapak di Malaysia sejak 200 tahun lalu dan sehingga kini telah melahirkan ramai penulis dan wartawan hebat. Perak tidak terkecuali mencipta sejarah tersendiri dalam bidang kewartawanan menerusi wartawan tersohor seperti Dato' Ahmad Bostamam dan Pendeta Zakbar. Kelantangan Pendeta Zakbar dalam penulisannya antaranya menerusi utusan Melayu, The Straits Times dan Lembaga Melayu dengan menggunakan nama samaran antaranya Patriot, Z dan Anak Melayu Jati telah mencetus kepada perubahan pemikiran bangsa. Dari segi budaya, dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi apa semua lah. Itu yang menjadi perjuangan sepanjang hidupnya. Menerusi penulisan dia, terutama kewartawanan. Titik permulaan penerbitan Warta Perak dengan keluaran pertama pada 13 Mac 1937 membentuk corak dan pemikiran masyarakat di negeri itu. 9 bulan kemudian muncul satu lagi akhbar tempatan iaitu Warta Kinta yang diterbitkan Raja Abdullah Raja Said Salim pada 24 Disember 1937 dan dikendalikan oleh Dato' Ahmad Bostamam setelah penerbitan Warta Perak terhenti. Bagaimanapun, pendudukan Jepun di Tanah Melayu menyaksikan Warta Kinta mengalami perubahan, termasuk ditukar nama kepada Cahaya Timur sebelum dikenali sebagai The Perak Times pada 1943. Liputan mengekang gerakan komunis menerusi Operasi Gonzales dan Operasi Cahaya Bena tidak akan pernah dilupakan bekas wartawan New Straits Times, Jerry Francis, yang kini berusia 76 tahun. Tahun 76, Operation Cahaya Bena. The situation was very tense now. Sebab for the first time, Malaysians were able to cross into the international border into Thai territory.
Kesahihan berita menjadi dukungan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama dengan memastikan maklumat diperoleh menerusi sumber yang benar. Prinsip berkenaan menjadi tunjang buat bekas editor kanan bernama yang juga bekas Ketua Biro Perak, Hafizah Kamarudin, sepanjang berkhidmat sebagai wartawan, termasuk ketika liputan pengganas Al-Maunah di Bukit Jenalik, Perak. Kita di bernama maklumat kena daripada authority. Kita tak boleh buat sembarang andaian. Dan dari pemerhatian. Pemerhatian pun tidak boleh menjadikan color macam menimbulkan ni kan. Perkataan yang digunakan itu mesti kata orang tidak menimbulkan kekecewaan, ketakutan rakyat. Masa berlalu, permintaan kepada surat khabar fizikal semakin berkurangan. Perkara itu turut diakui Presiden Pertubuhan Pengedar Surat Khabar India Perak, Kartukasan Priyasami. Ini tidak dapat bersaing lah dengan lain-lain jenis media mengalami kejatuhan jualan dan juga hasil dalam jualan. Surat khabar ni penting. Walaupun macam ni, dia orang nak tahu, nak baca. Skop bidang dia sekarang ni, dia kena ikut style lama balik. Dia kena dapat berita-berita yang macam ni. Masalah rakyat ni kena banyak. Bawah 50-an dah tak membaca paper dah. Sekarang ni banyak kepada online. Online berita, dia lebih cepat dan pantas beritanya. Dengan adanya digitalization ni, sangat memudahkan kerja wartawan. Gunakan kita punya handphone ataupun gunakan kita punya laptop di mana-mana saja, kita boleh selesaikan kerja kita. Meskipun dengan perkembangan teknologi terkini, wartawan terus menjadi barisan hadapan dalam menyalurkan maklumat. Penekanan kepada kebebasan media ketika menjalankan tugas perlu diberi keutamaan dalam mengangkat tunjang demokrasi di negara ini. Demikian tadi paparan mengenai sejarah kewartawanan Perak dan revolusinya sehingga kini. Now, Shu, I believe you are from Perak. Yes, I'm from Perak dan saya belajar di Perak. Seperti mana juga Yang Amat Perdana Menteri belajar di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Bostamam di Sitiawan, Perak. Wow. That's why I'm here. That's why you're here. Yeah, Okay. suratan dan kebetulan. Alright. Okey, baik hadirin dan hadirat sekalian, majlis kita teruskan dengan menjemput Yang Berhormat Tuan Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi dan Digital untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sa'rani bin Muhammad, Menteri Besar Perak Darul Rizwan, Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital, Tuan Yang Terutama Hermono, Duta Besar Indonesia di Malaysia, Yang Berhormat Datuk Ahmad Suhaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, ahli-ahli yang berhormat, Yang Berusaha Puan Mastura binti Ahmad Mustafa, TKSU, Kementerian Komunikasi dan Digital, Yang Berusaha Cik Roslan bin Arifin, CEO bernama, pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Perak, ketua-ketua pengarang media, rakan-rakan media tempatan dan luar negara, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kehadrat ilahi kita ucapkan kerana dengan izin dan inayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam perhimpunan terbesar dan amat bermakna bagi pengamal media sempena sambutan Hari Wartawan Nasional atau Hawana 2023 yang diadakan di Perak Darul Rizwan pada petang ini. Bagi pihak Kementerian Komunikasi dan Digital selaku penganjur dan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia atau bernama menggunakan perasmian sambutan Hawana 2023 biarpun dalam kepadatan jadual beliau mengurus dan mentadbir negara. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sa'rani Muhammad di atas kesudian Kerajaan Negeri Perak menjadi tuan rumah media di negara ini. Semua syarikat dan pengamal media akan saya dekati
bagi mengetahui perkara yang boleh dilakukan oleh kementerian dalam usaha kami membantu menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi petugas dan juga bekas petugas media. Bagi tujuan tersebut, program tanggungjawab sosial ataupun CSR, iaitu tabung kasih @Hawana, akan dilancarkan sebentar lagi untuk menyantuni bekas pengamal media dan wartawan veteran yang uzur serta berdepan kesukaran hidup. Inisiatif ini diperkenal kementerian melalui bernama akan menjejaki rakan-rakan wartawan yang memerlukan bantuan sewajarnya. Saya juga menjunjung kasih ke atas Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah, kerana telah berkenan meraihkan lebih 300 pengamal media dalam majlis santapan yang sangat bersejarah dan sudah pasti akan kita ingat buat satu jangka masa yang sangat lama, yang telah diadakan di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar malam semalam. Memang truly a very historic and wonderful evening. Yang berhormat Perdana Menteri dan hadirin hadirat yang dikasihi, media bebas tunjang demokrasi telah dipilih sebagai tema sambutan Hawana kali ini. Tema ini diketengahkan dan ditekankan agar dapat memberi kesedaran kepada semua tentang peri pentingnya kebebasan media dalam menjalankan tugas, agar setiap berita yang dilaporkan itu telus dan sahih tanpa tekanan atau terikat dengan mana-mana pihak. Pada masa yang sama, wartawan juga memerlukan perlindungan daripada gangguan atau ugutan alam maya seperti buli cyber semasa mereka menjalankan tugas. Kita merasa bangga apabila baru-baru ini kedudukan Malaysia dalam Indeks Kebebasan Akhbar Dunia 2023 yang dikeluarkan oleh Wartawan Tanpa Sempadan ataupun Reporters Without Borders telah meningkat ke tangga ke-73 dengan 62.83 mata, iaitu menunjukkan peningkatan sebanyak 40 kedudukan berbanding tahun 2022. Malaysia juga berada pada kedudukan tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Alhamdulillah, ini adalah pencapaian yang luar jangkaan, amat baik, positif lagi membanggakan buat negara dan kerajaan. Ini juga sekaligus menjadi pemangkin untuk kerajaan terus memartabatkan kebebasan media di Malaysia, selain menjadi bukti komitmen kerajaan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menjamin kebebasan media bagi para pengamal media di negara ini. Oleh itu, kita harus terus menyokong usaha untuk meningkatkan kebebasan media di Malaysia dan untuk menangani cabaran yang dihadapi oleh media di negara ini. Ini mungkin melibatkan pembaharuan undang-undang serta kawal selia selanjutnya, serta usaha untuk menggalakkan ketelusan dan accountability dalam sektor media. InsyaAllah, KKD sedang giat ke arah merealisasikan penubuhan sebuah majlis media Malaysia. Namun begitu, suka juga untuk saya ingatkan, kebebasan media bukanlah tiket maupun lesen untuk menyebarkan maklumat atau berita berunsur fitnah atau tanpa sumber yang sah yang dikhawatiri boleh mengganggu gugat keamanan serta kesejahteraan rakyat dan negara. Kebebasan media harus dipraktikkan sewajarnya, terutama dalam membantu mewujudkan satu bentuk minda keselamatan kepada masyarakat. Ini adalah penting bagi memastikan negara kita terhindar daripada isu-isu berhubung sensitiviti perkauman, keselamatan, agama, sabotaj ekonomi dan sebagainya. Dalam era digital sekarang, kita dihujani maklumat dari pelbagai sumber setiap hari. Melalui kebangkitan media sosial dan komunikasi digital, ia menjadikan penyebaran maklumat atau berita palsu serta kandungan ekstrim di media sosial lebih mudah tersebar. Berita palsu adalah satu bentuk ancaman dari pelbagai aspek termasuk sosial, politik, ekonomi, perhubungan kaum serta agama. Natijahnya, berita palsu merosakkan reputasi, menghasut ke arah keganasan dan mewujudkan kekeliruan serta ketakutan
selain boleh mencetuskan panik dalam kalangan orang awam sehingga ada yang hilang kepercayaan terhadap usaha yang telah, sedang dan akan dilaksanakan kerajaan. Harus diingati, jika ia tidak ditangani dengan cermat, penyebaran berita palsu dalam talian bukan hanya boleh menyebabkan keadaan panik, malah mampu mengganggu gugat kestabilan dan keselamatan negara. Dalam konteks ini, penting untuk kita iktiraf peranan yang dimainkan oleh media dalam memerangi berita palsu. Kepercayaan masyarakat kepada media arus perdana adalah pada tahap yang tinggi. Sehubungan dengan itu, dalam konteks penyebaran maklumat, media bukan sahaja berperanan melaporkan berita sahih dan tepat, tapi juga melindungi rakyat daripada berita palsu melalui kepelbagaian sumber dan kepakaran untuk menyiasat sesuatu cerita dan mengesahkan maklumat tersebut sebelum diolah menjadi bahan berita. Selain terlatih dan berpegang kepada etika kewartawanan, keupayaan untuk mengesahkan fakta dan sumber ini penting dalam memerangi berita palsu yang sering tersebar dengan cepat dan meluas tanpa sebarang pengesahan atau semakan fakta. Melalui kepercayaan yang diberikan kepada media perdana, saya harap saluran media boleh menyediakan konteks dan analisis bagi membantu orang ramai memahami isu-isu yang kompleks. Kita mudah bila tengok headline terasa itulah beritanya. Tapi harapan saya rakan-rakan media boleh mainkan peranan dengan analisa yang lebih mendalam. Sehubungan itu, saya ingin menyarankan orang ramai untuk membuat semakan fakta melalui platform yang disediakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta Pertubuhan Berita Nasional Malaysia. Ketika ini, SKMM mempunyai sebuah unit yang dinamakan sebenarnya.my untuk perjelas dan perbetulkan maklumat palsu, manakala bernama mempunyai platform mycheck.my untuk mengesahkan kesahihan sesuatu maklumat yang disampaikan. Yang Berhormat Perdana Menteri dan tuan-tuan puan-puan yang saya hormati, saya tertarik untuk menyentuh mengenai laporan Institut Kajian Kewartawanan Reuters 2023 berhubung golongan wanita yang masih diketepikan daripada memegang kuasa dalam industri media berita global. Situasi serupa turut berlaku di Malaysia, di mana kita kekurangan wanita dalam jawatan kanan editorial. Betul tak? Betul? Ya, Cik Roslan, betul ke? Tak nak jawab. Bersandarkan laporan media 2020 oleh Kesatuan Wartawan Kebangsaan atau NUJ dan Persekutuan Wartawan Antarabangsa IFJ Rantau Asia Pasifik, didapati bilangan wanita dalam jawatan kanan editorial seperti pengarah, ketua biro dan pengarang tidak berapa memberangsangkan. Meskipun kaum wanita unggul dalam jawatan eksekutif serta pengurusan seperti ketua pegawai eksekutif dan pengurus besar. Kerajaan berharap kekurangan wakil wanita dalam jawatan penting editorial dalam industri media tidak menjadi sebab kurangnya laporan berita berkait dengan hak wanita dan kesamaan jantina diberi penekanan dan diketengahkan oleh media di negara ini. Saya harap Hawana 2023 turut membincangkan isu ini. Saya berharap juga agar Hawana dapat menjadi platform wacana pengamal media berkaitan pengukuhan peranan dan sumbangan industri media selain isu-isu berkaitan keselamatan dan kebajikan warga media seiring sumbangan mereka dalam menjadi penyambung suara antara rakyat dan kerajaan secara keseluruhannya. Akhir kata, setinggi-tinggi tahniah kepada Bernama selaku agensi pelaksana atas penganjuran Hawana kali ini. Selamat Hari Wartawan kepada semua pengamal media. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, Hawana 2023 tidak lupakan komuniti media yang diuji hebat. Tabung Kasih Hawana diwujudkan untuk menyantuni pengamal media dan bekas petugas media yang memerlukan bantuan. For your information, Tabung Kasih Hawana is an initiative under the Communications and Digital Ministry and also the Communications Ministry and also Pertubuhan Berita Nasional Bernama as the implementing agency.
Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saarani bin Muhammad, Menteri Besar Negeri Perak Darul Rizwan untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Perak Sejahtera 2030. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara dan saudari pengacara majlis yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Haji Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, yang berhormat Tuan Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital, yang berhormat Puan Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital, Tuan yang terutama Harmono Duta Besar Indonesia di Malaysia, yang berhormat Datuk Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, ahli-ahli yang berhormat, yang berusaha Puan Mastura binti Ahmad Mustafa, Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Digital, yang berusaha Encik Roslan bin Arifin, Ketua Pegawai Eksekutif Bernama, Pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, Ketua-ketua pengarang, rakan-rakan media, Tan Sri, Datuk Sri, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berkat kebesaran dan keagungannya jua kita semua dikurniakan nikmat kesihatan dan kelapangan waktu untuk sama-sama kita berkumpul pada hari ini bagi kita meraihkan hari istimewa, iaitu Hari Wartawan Nasional ataupun ringkasannya HAWANA 2023 pada petang ini. Pertamanya, mewakili Barisan Pentadbiran Kerajaan Negeri Perak dan seluruh rakyat negeri ini, saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas kesudian meluangkan masa pada petang ini untuk sama-sama memperingati dan menghargai profesi wartawan dengan meraihkan petugas dan pengamal media yang datang dari dalam dan luar negara. Penghargaan dan terima kasih jua kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Digital, khususnya kepada Yang Berhormat Fahmi Fadzil serta warga Pertubuhan Berita Nasional Bernama serta ahli jawatan kuasa penganjur yang telah bertungkus lumus sejak beberapa bulan yang lalu untuk memastikan penganjuran HAWANA 2023 ini berjalan seperti mana yang dirancang. Kami orang Perak berasa sangat bertuah kerana dipilih menjadi tuan rumah sempena sambutan kali ini. Kepada semua pengamal media dalam dan luar negara yang hadir, kami ucapkan selamat datang. Semoga keberadaan di bumi Darul Ridwan ini akan meninggalkan kenangan yang manis buat kita semua, insya-Allah. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak dapat dinafikan sejak awal kurun ke-20 media
khususnya akhbar memainkan peranan yang sangat penting sebagai sumber maklumat mengenai perkembangan yang berlaku di tanah Melayu dan negara luar sehingga berjaya mencetuskan pelbagai gerakan kesedaran kepada masyarakat Melayu pada waktu itu. Di negeri Perak, akhbar Warta Perak yang diterbitkan pada tahun 1937 dan Warta Kinta yang diterbitkan pada tahun 1938 telah menjadi jambatan dan penyampai cetusan hati rakyat dalam melontarkan idea dan pandangan bagi memberi kesedaran sekaligus menyuburkan semangat patriotisme dan nasionalisme. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, dan zaman berganti zaman, peranan media tidak pernah luput, bukan sahaja sebagai pencetus pemikiran rakyat, tetapi juga sebagai pembina negara dengan memainkan peranan menentukan prinsip check and balance sentiasa wujud dalam perjalanan serta tata kelola pentadbiran kerajaan. Dalam erti kata lain, media merupakan medium untuk melontarkan pandangan kritis dan idea bernas supaya penambahbaikan dapat diterapkan dalam urusan pentadbiran. Saya selalu percaya kerajaan yang baik adalah kerajaan yang sentiasa mendengar, terbuka kepada pandangan dan teguran yang membina. Pun begitu seperti bidang-bidang yang lain, dunia kewartawanan juga berdepan dengan perubahan yang begitu drastik. Media sosial menjadikan berita begitu pantas tersebar. Wartawan segera muncul seperti cendawan selepas hujan. Sehingga satu tahap, media konvensional seperti surat khabar dilihat akan menemui jalan mati. Syarikat-syarikat media seluruh dunia berlumba-lumba beralih strategi ke platform digital. Namun dalam berdepan peralihan drastik, jualan-jualan akhbar kita masih bertahan sehingga hari ini. Ini menarik untuk dikupas dan dibincangkan. Wartawan Amerika Syarikat Alan Goodman, pemenang anugerah Pulitzer pada tahun 1980, pernah berkata, "In journalism, there has always been a tension between getting it first and getting it right." Dalam konteks ini, saya percaya kelangsungan institut media bukan sahaja bergantung kepada pantasnya ia dapat disebarkan, tetapi sejauh mana ia membawa nilai kebenaran, iaitu antara prinsip penting dalam profesion kewartawanan. Ini sangat-sangat penting kerana kepalsuan boleh membawa kepada kemusnahan. Suatu perkataan boleh mengubah kasih sayang kepada kebencian. Suatu perkataan boleh mengubah keamanan kepada kekacauan. Banyak peristiwa yang mengabsahkan analogi-analogi ini. Sebab itulah saya sangat yakin kekuatan media, sama ada konvensional atau media baru, bukan sahaja terletak kepada variasi kandungan, tetapi juga nilai ketelusan dan integriti yang dibawa. Selagi semangat dan identiti itu dapat dipertahankan, maka profesion kewartawanan akan terus teguh dan dihormati. Yang amat berhormat Datuk Seri, Tan Sri, Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan, sempena hari yang istimewa ini, saya mengajak rakan-rakan wartawan untuk bersama-sama menyuburkan semangat perpaduan rakyat dengan mengangkat nilai-nilai kebersamaan dan kekitaan agar segala perancangan kerajaan untuk memakmurkan negara dapat sama-sama kita jayakan. Saya percaya jika ia dapat dilakukan, konsep Malaysia Madani yang dilaksanakan di peringkat persekutuan dan juga Pelan Perak Sejahtera 2030 yang sedang giat dilaksanakan di peringkat negeri Perak akan dapat mencapai matlamatnya sekaligus membawa limpahan manfaat kepada rakyat, insya-Allah. Sebelum mengakhiri ucapan, saya sekali lagi merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kesudian untuk turun padang bagi sama-sama meraihkan Hawana 2023.
Penghargaan juga kepada pihak penganjur yang bertungkus lumus melakukan persiapan bagi menjayakan program yang diatur. Kerajaan Negeri Perak sangat berbesar hati menjadi tuan rumah bagi berkongsi kegembiraan pada hari istimewa ini. Semoga Hawana 2023 bukan saja akan membina hubungan yang lebih erat antara kerajaan dan para pengamal media, tetapi juga menjadi pelantar dalam usaha kita untuk mengukuhkan semangat silaturahim dalam masyarakat tanpa mengira garisan kaum dan agama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak Darul Rizwan atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba masanya kita menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan dan merasmikan Hawana 2023. With deep respect and admiration, please join us in welcoming Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, to take the stage and officiate Hawana 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara Timbalan Perdana Menteri Tuzi Zahid, Saudara Menteri Besar, Saudara Syarani, Saudara Fahmi Menteri dan Icin Timbalan Menteri, Pegawai Kanan, Duta Besar dan penggerak, pengamal, penyebar maklumat, pengkritik sosial, wartawan yang saya muliakan. Hari ini tentunya bersejarah kerana ini cara kita meraihkan satu profession yang kritikal dalam memaknai arti pembangunan dan demokrasi. Pagi tadi saya di Port Dickson menyambut Hari Belia Negara. Suatu hal yang menarik ialah bila Kementerian Belia dan Sukan mengambil keputusan untuk menyerahkan pelaksanaan Hari Belia itu kepada Majlis Belia Malaysia. Maka saya akan syorkan di sini dengan persetujuan KKD supaya untuk tahun berikutnya kita serahkan penganjuran Hari atau Hawana, Hari Wartawan Nasional ini kepada pimpinan, mungkin majlis media, wartawan sendiri untuk mengendali dan memberikan sumbangan mereka. Kalau dipersetujui, boleh kita kemukakan. Saudara, kita singkap sebentar tadi liputan sejarah para wartawan Perak. Tetapi seperti mana kita sedia maklum, para wartawan di negara kita itu sebenarnya juga adalah penggagas idea, pencetus semangat kemerdekaan, penyemai benih kesedaran, sama ada di kalangan pembaharu Islam termasuk Za'ba, Syekh Al-Hadi, Syekh Tahir dan lain-lain yang membawa islah mastata' untuk perubahan. Tetapi juga tokoh-tokoh kebangsaan besar selain Mak Bustamam, Rahim Kajai, Saman Ismail kemudiannya, Melan, Osman Awang, Krismas yang juga merupakan pemain utama dalam menjayakan media. Pada ketika itu utusan Melayu dan kemudian berkembang sama Said di Berita Harian dan lain-lain. Ada babak cemas bila berlaku mogok utusan kerana usaha pendiri dan penggagas idea ketika itu, pencetus benih kesedaran kebangsaan yang mau mempertahankan kebebasan media sebagai suara dan hati nurani rakyat dan tidak mau dibelenggu oleh pemerintah. Maka berlaku mogok.
sejarah agak tragis bagi wartawan period demikian. Kemudian bila wartawan cuba memberi keteguran dan kritikan, akhbar star pernah diharamkan. Saya singkap pengalaman ini untuk menunjukkan bahawa perjuangan di kalangan wartawan yang punya idea, punya prinsip dan nilai tidak semestinya mudah. Jadi acara seperti Hawan ini harus juga dimanfaatkan untuk menyatakan penghargaan kita kepada mereka. Mudah-mudahan semangat yang ditanam itu dengan pemupukan nilai dapat disemai di kalangan wartawan-wartawan muda. Syukur alhamdulillah kerana perubahan masa dan juga iklim politik, maka saya dan rakan-rakan dalam pimpinan kerajaan sekarang membuat keputusan yang sangat jelas bahawa media di Malaysia harus bebas sepenuhnya. Yang dibangkit dan diungkit hanya manakala ada usaha mencetuskan umpamanya permusuhan kaum, menyempitkan risalah agama yang boleh menimbulkan kerusakan, kekecohan dalam masyarakat. Tapi selain daripada itu, kritikan terhadap Perdana Menteri atau pimpinan itu harus diharuskan dan tidak harus menimbulkan rasa cemas dan takut di kalangan pimpinan. Saya lontarkan idea ini kerana saya yakin apa yang kita lakukan dan saya bersedia bertempur dengan hujah. Dan kalau benar ada kelemahan, kita bersedia memohon maaf dan melakukan perubahan yang wajar. Jadi sebab itu, rakan-rakan para wartawan yang memberi sambutan yang luar biasa pada hari ini harus menerima kenyataan. Keadaan berubah. Jangan terasa mesti ada self-censorship. Kerana kalau kita mau semarakkan suasana kebebasan dan demokrasi ini, kita harus hormati. Cuma gesaan kita seperti juga kepada beliau-beliau pagi tadi, dan saya cuba kaitkan dengan pandangan ulama-ulama besar yang kita bawa beberapa malam yang lalu. Perubahan dan seperti mana yang mahu dilakukan oleh saudara di kalangan wartawan bukan sekadar merakam. Dia kerja wartawan ini bukan saja perakam media, tapi juga pencetus idea berdasarkan nilai. Kalau kita bicara Malaysia ini madani dan demokrasi, maknanya kita nak terapkan nilai. Bukan pahaman sempit yang boleh melemah dan mematikan semangat atau memecah belahkan rakyat. Jadi pemupukan nilai itu penting. Dan madani ini bagi saya istimewa atau uniknya ialah kerana penekanan tentang nilai dan akhlak itu mendasari pemikiran kita dalam bidang pembangunan, kebebasan, kewartawanan dan lain-lain. Jadi saya menggesa rakan-rakan untuk menyedari bahawa untuk menyebarkan maklumat itu berdasarkan juga ilmu dan nilai. Wartawan harus ada usaha di kalangan rakan-rakan wartawan dan penggerak media untuk memastikan
yang muda di kalangan wartawan itu diberikan asuhan bukan sekadar disiplin di kuliah di universiti, tetapi sejarahnya, memaknai kehidupan, dan bagaimana kedudukan rakyat dan negara boleh diangkat harakat dan martabat mereka dengan nilai yang luhur, yang senang dengan keamanan dan persaudaraan dan kemanusiaan, dan menolak kemungkaran, rasuah, penindasan yang akan merusakkan sendi masyarakat dan merobohkan kekuatan yang kita bina selama ini. Saya beri contoh umpamanya bila kita bicara soal gerakan anti rasuah yang sungguh-sungguh yang kita coba. Ada rakan media dalam perbincangan dengan saya, dia sebut kita harus berikan ruang yang bebas kepada usaha menolak rasuah dan ruang yang cukup bebas kepada perasuah mempertahankan diri mereka. Saya anggap pandangan ini aneh. Untuk memberi ruang pada perasuah mempertahankan pandangan mereka seandainya mereka itu bersih, itu boleh. Tetapi untuk mempertahankan perasuah atau penindas atau penjenayah, itu tentunya tidak wajar dalam satu negara sekiranya kita mau angkat darjat dan martabat bangsa dan negara. Ini tidak bermakna kita teruskan beberapa aspek budaya lampau di mana siapa yang memerintah itu akan mendapat sanjungan dan pujian, dan yang membangkang atau yang tidak bersama pemerintah itu akan dicaci dan dihina. Saya tidak mahu ini diteruskan. Kita harus berdiri dan tegak dalam merakam peristiwa, menilai, harus pertahankan prinsip dan nilai dan prinsip akhlak itu. Maknanya di kalangan rakan-rakan kita yang tidak bersama atau memilih untuk menentang, itu harus diberi hak menyuarakan tanpa merasa mereka itu akan terus dicela, dihina seperti mana kami alami dulu. Inilah perubahan dalam arti kata politik yang berdasarkan nilai. Soal values ini, saya ingat dulu Takrir Al-Shabana, pemikir bangsa rantau ini, pernah menulis tentang values as integrating force in society and culture. Walaupun pada ketika itu nilai bagi dia itu banyak nilai yang diterapkan oleh pengaruh barat semuanya. Dan pada tahap awal Ali Shabana, seperti juga Kajai dan beberapa tokoh-tokoh wartawan di sini, itu kurang memberi perhatian tentang prinsip agama sendiri ataupun nilai budaya bangsa. Namun beberapa nilai manusiawi, universal, itu bagi mereka harus mendasari pemikiran dan usaha-usaha kita. Values as integrating force in society connotes a position that in our attempt to ensure the success of the society and nation, there are overriding principles beyond immediate interests in terms of political power or survival. And this is precisely the reason why I think we must not only explore but be reminded that in order to achieve success and create this Madani nation, there are essential values that override temporary partisan interests. We must respect those who support and give some recognition to those who disagree.
the limits is quite clear in the constitutional framework and the laws guiding and ensuring peace in the society and in the country. Jadi saya harap pandangan ini dapat saudara wacanakan, bincang, tapi yang paling utama bagi saya adalah suatu kesedaran bahawa kita mahu memupuk satu budaya baru dalam dunia kewartawanan. Saudara harus merasa bebas, dan saya percaya pengamal media dan gedung-gedung utama yang menguasai media harus juga diberikan sedikit ruang untuk merasakan mereka itu di era baru yang hanya kita gusarkan adalah kecenderungan untuk memporak-porandakan dari segi keselamatan negara. Ya. Dan kita menghadapi suatu suasana di mana ada usaha untuk memekarkan budaya, untuk memperluaskan sikap dan meninggalkan fahaman yang dangkal dari segi kaum atau budaya dengan percobaan-percobaan untuk memerangkap anak-anak muda dalam pemikiran yang terlalu jumud, buntu dengan permasalahan kaum yang cetek dan pahaman agama yang jumud dan dangkal. Dan ini tidak perlu semata-mata melalui undang-undang. Ini perlu melalui penggagas idea di kalangan wartawan. Kerana ini juga akan menentukan sama ada kita berjaya meruntuhkan tembok kejumudan, kedangkalan berdasarkan kefahaman lebih luas untuk hari ini. Kerana dia suruh umum, dia tak ada permohonan berapa kos pun tak ada. Jadi Menteri Keuangan tidak harus buat begitu. Rosak negara kita. Tetapi untuk permulaan saya luluskan RM1 juta untuk terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amat Berhormat Perdana Menteri atas ucapan peresmian dan mohon Datuk Seri kekal berada di pentas. Majlis turut menjemput Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital dan Ketua Pegawai Eksekutif bernama ke pentas bersama-sama Perdana Menteri untuk perasmian Hawana 2023. Assalamualaikum Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nama saya Pepper.
sila tekan untuk merasmikan Hawana 2023. Terima kasih. Jangan sini. Tidak kira masa, tinjau, kaji dan lapor. Dalam pelbagai medium, cetak, elektronik dan digital. Suara rakyat, kami dengari. Agenda kerajaan, kami sampaikan. Cabaran yang bukan halangan demi sebuah laporan. And that was the official opening of Hawana 2023, Media Bebas Tunjang Demokrasi. Serving as a catalyst to improve the Malaysian media in advancing the aspirations of unity and national excellence. Mohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri dan Div Kehormat terus kekal berada di atas pentas untuk penyampaian Anugerah Hawana 2023 dan Tabung Kasih Hawana. Hadirin yang dihormati sekalian, hidup kayu berbuah, hidup manusia menyumbang jasa. Demikian gambaran yang boleh dipilih dalam hidup ini untuk menyumbang sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat sekeliling. Sama-sama kita saksikan video ini. Datuk Muhammad Nur bin Khalid lahir pada 5 Mac 1951 di Kampung Lalang, Kota Baru, Gopeng, Perak. Buku komik terbitan sulung beliau, Tiga Sekawan Menangkap Pencuri, diterbitkan oleh Sinaran Brothers pada tahun 1964 ketika beliau berusia 13 tahun. Pada tahun 1968, sewaktu di tingkatan 4 di Anderson School, Ipoh, Datuk Lat mengarang siri komik keluarga Si Mamat untuk akhbar Berita Minggu. Siri tersebut tersiar dalam akhbar itu selama 26 tahun. Kerjaya awalnya ialah sebagai wartawan di akhbar Berita Harian pada 1970 sebelum beralih menjadi wartawan jenayah di akhbar The New Straits Times pada 1973. Pada 1974, kartun dalam bahasa Inggerisnya mengenai berkhatan disiarkan di The Asia Magazine, terbitan South China Morning Post. Ia mendapat sambutan luar biasa sehingga Ketua Editor New Straits Times NST ketika itu, Lee Siu Yi, menawarkan beliau jawatan pelukis kartun tetap di akhbar terbabit. Lalu lahirlah Scenes of Malaysian Life. Beliau seterusnya mengadaptasikan pengalaman hidupnya dan menerbitkannya dalam bentuk autobiografi, iaitu Kampung Boy dan Town Boy. Karya serta penulisan Datuk Muhammad Nur Khalid atau Datuk Lat bersifat dokumen sosial masyarakat Malaysia yang terhasil melalui pengalaman peribadi beliau. Hadirin sekalian, penerima Anugerah Hawana 2023 yang berbahagia, Datuk Muhammad Nur Khalid atau lebih dikenali sebagai Datuk Lat. Congratulations and thank you, Datuk Lat, a multi-award winning cartoonist who incorporates multicultural norms in his illustration. Seterusnya, penyampaian Tabung Kasih Hawana. Tabung Kasih Hawana telah menyenaraikan kira-kira 20 penerima pada tahun ini. Sehingga kini 6 orang telah menerima bantuan. Pada hari ini, majlis berbesar hati kerana 3 penerima Tabung Kasih Hawana ada bersama kita. Today we have a heartfelt event because 3 recipients of the Tabung Kasih Hawana are here with us today.
Dijemput ke pentas Ui Suha alias Ui Kok Meng. Tuan Wu Soha Ui Kok Meng, a freelance reporter from many Chinese press, including China Press, Nanyang Xiangpao, Huang Wah Yitpo, and Oriental Daily. Dijemput ke pentas Tuan Maniam, anak lelaki Virasami. Tuan Maniam, anak lelaki Virasami, 76 years old and still works as a part-time reporter for the Tamil Mala Press. Before that, he worked as Makal Osai, Malaysia Nanban, and Tamil Nesan. Seterusnya dijemput ke pentas Encik Harun Syafi'i. Encik Harun Syafi, an editor at independent.my. Before this, he worked for Utusan Malaysia and Bintang Timur. Baik, seterusnya sesi bergambar bersama penerima tabung kasih Hawana. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri dan Div Kehormat atas kesudian menyampaikan Anugerah Hawana 2023 dan tabung kasih Hawana. Seterusnya dijemput Div Kehormat mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri ke sesi memotong kek sempena dengan ulang tahun bernama ke-65. Dipersilakan. Baik, kita menyanyi sama-sama. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu semua. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu semua. Happy 56th anniversary Bernama. Selamat ulang tahun ke-56 Bernama. Tahniah Bernama. Dan dipersilakan Div Kehormat ke meja utama untuk jamuan petang yang disediakan.